Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita nak cover topik last ya, bab 9 untuk Form 5 Teknologi Angkasa Lepas. Topik ni sebenarnya tak adalah panjang sangat, pendek je. Kita nak berkenalan dengan teknologi seperti satelit, kita nak tengok kedudukan satelit, orbit satelit. Lepas tu kita akan tengok application. Application dia satelit ni antara yang paling penting GPS lah. Kayak yang kita macam drive kereta apa, buka Google Map, Waze apa semua tu kan. Yang tu yang kita nak tengok Okay, jadi untuk the first part kita akan tengok dekat sini maksud satellite itu sendiri. Apakah maksud satellite? Satellite ni maknanya apa-apa sahaja objek. Dia tak semestinya benda tu buatan manusia ke mesin ke apa, tidak. Dia adalah any object yang mengelilingi planet ataupun bintang. Okey, kita tengok contoh dekat sini Katakan ini kita punya matahari. Matahari kita kan adalah seketul bintang kan. So yang mengelilingi dia adalah planet, termasuklah planet bumi. Jadi planet ni yang mengelilingi bintang tu dikenali sebagai satelit. Ini satelit semula jadilah sebab memang dia orang wujud kan. So kalau macam contoh bumi pula, ini planet bumi. Dan kita ada bulan yang mengelilingi planet bumi. Jadi bulan tersebut dikenali sebagai satelit. Jadi adalah planet yang ada satu bulan sahaja, ada planet yang ada banyak bulan. Jadi bulan tu adalah satelit lah. Jadi dekat sini kita boleh kata jenis-jenis satelit. Yang pertama adalah satelit semula jadi, yang mana benda tu memang wujud seperti bulan. Dan of course kita ada satelit buatan, iaitu yang manusia sendiri buat dan kita hantar pergi ke angkasa lepas untuk ni lah, internet lah apa whatever semua tu lah. Okay, alright, jadi dah siap maksud satelit dengan jenis satelit. Next kita tengok dekat sini orbit satelit. Yang ni ada banyak sikit, kena tahulah ada 5 Okey, jadi orbit satelit yang pertama, kalau awak tengok dekat sini, nampak dia okey, nampak macam apa ni teruk ni. Tidak. Kita hanya nak perkenalkan dekat awak, kalau orbit tu paling dekat dengan bumi, kita panggil apa? Kalau dia jauh sikit daripada bumi, kita panggil apa? Itu sahaja. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, orbit yang paling dekat dengan bumi, nampak tak warna biru tu? Dia kita panggil orbit LEO. L stands for low lah. Low Earth Orbit ataupun orbit rendah bumi. Low sebab dia punya distance dia dengan bumi yang paling dekat sekali. Okay, now moving on. Kalau kita pergi ke orbit yang jauh sikit, kita panggil MEO. So MEO means kita kata MEO is a sederhana ataupun medium Earth Orbit. Okay, sebab dia jauh sikit daripada low. Dan seterusnya kalau kita gerak jauh lagi sikit, kita ada HEO. H stands for high lah, High Earth Orbit. Okay, jadi dekat sini kita ada HEO, LEO dengan MEO. Yang ni dia punya kilometer ni, saya pernah tengok soalan. Dia kata orbit ni terletak pada 2000 km. Apakah nama orbit tersebut? Jadi by default kan, awak memang kena tahulah dia punya kilometer ni sebenarnya. Okay, so kena hafal. Alright, lagi dua orbit dekat sini. Namanya agak pelik sedikit. Kita ada orbit geosegerak, dan lagi satu kita ada orbit namanya geopegun. Jadi apakah maksudnya? Okay, kita tengok dulu orbit geosegerak. Okay, orbit geosegerak macam kita tahu, bayangkan ini bumi kita Bumi kita kan berputar pada paksinya, betul tak? Dia berputar begitulah. Okey. Jadi geosegerak ni maksud dia satelit tu dia bergerak bersama-sama dengan bumi. Jadi contoh kalau awak tengok dekat sini, bumi kita berputar kan. So satelit tu pun bergerak sama-sama, synchronize je dengan bumi gitu. Okay. So bayangkan kalau kita duduk dekat atas bumi tu kan, sebenarnya kan kita boleh nampak satelit tu all the time. Dia sebab apa? Sebab satelit tu sentiasa menghadap kita dekat bumi, dan dia berputar dengan kelajuan yang sama dengan paksi bumi. Sebab itu kita panggil dia geosegerak. Okey, geopegun pula sama je macam geosegerak. Dia berputar sama macam bumi punya putaran juga, tetapi beza dia dekat sini awak tengok Okey, yang ni geosegerak. Okey, geosegerak dia punya paksi dia macam apa ni, kita panggil apa? Slanting sikit. Nampak?
Yang ni di atas sikit, situ bawah sikit tau. Jadi bayangkan ini planet bumi. So orbit tu dia begini. Dia naik gitu. Dia naik atas turun, atas turun, atas turun macam tu. Okey? Jadi itu geosegerak. Geopegun pula, kalau awak tengok geopegun, dia betul-betul bulat, betul-betul tengah dekat garisan khatulistiwa bumi. Itu beza dia. Dua-dua berputar ikut kelajuan bumi, tetapi geopegun dia betul-betul dekat satah khatulistiwa bumi. Maknanya ini kan bumi, katakan bumi berputar jadi tengah kan satah khatulistiwa kan. Jadi orbit tu dia berputar. Dia berputar dekat satah khatulistiwa bumi. Okey. Sebab tu kita panggil dia pegun. Pegun sebab dia tidak lari. Pegun means tidak bergerak. Dia tidak bergerak, dia tidak lari daripada satah khatulistiwa bumi. Geosegerak kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dia begitu. Tapi pegun dia stay dekat khatulistiwa. Okey. Alright, jadi itulah 5 jenis orbit. Okay, moving on dekat sini. Okay, the next one, kita kena kenal dua bentuk orbit. Kalau awak tengok dekat sini, mula-mula yang ni dia bentuk macam bulatan yang perfect. Yang ni bentuk dia macam bujur sikit kan. So, bulatan yang perfect tu maksud adalah bentuk bulatan sempurna lah. Like literally bulatan yang perfect. So, maksud dia, orbit tu, satellite tu, dia pusing ikut bulatan yang perfect. Okay. Kalau yang ni pula, dia kita kata berbentuk ellipse namanya. Ellipse. Ellipse tu bentuk dia macam oval sikit macam ni. Jadi kalau macam Leo dia dekat, paling dekat dengan bumi tu, dia bulatan dia sempurna. Okay. Yang Mio dengan Leo, medium dengan high tu, kita bagi dia bentuk dia ellipse begitu. Okay. Tak perlu tahu detail. Kita hanya kena tahu dia punya kalau shape begini namanya bulatan sempurna, yang ni namanya ellipse. Okay. Alright, moving on. Seterusnya, kita dah settle cerita pasal satellite dan orbit. Kita nak cerita sedikit tentang kedudukan diorang lah. Okay, kedudukan satellite. Okay, untuk kedudukan satellite ada dua jenis. Namanya adalah apogee dengan perigee. Apa benda tu apogee dengan perigee? Okey, yang ni applicable untuk satellite yang ellipse, yang dia punya shape dia bentuk ellipse. Jadi katakan ini satellite, ini satellite. Okey, so kadang-kadang satellite tu dia berada dekat dengan bumi. Okey, dan kadang-kadang satellite tersebut berada jauh dari bumi. Okey. Jadi kalau dia jauh dari bumi, kita kata kedudukan apogee. Apogee maksud dia jauh dari bumi. Senang ingat, awak ingat huruf A for away. Okey. Jadi apogee, kedudukan satelit paling jauh daripada bumi. So bila dia jauh kan, dia akan appear sedikit kecil lah. Nampak dia kecil lah. Begitu juga bulan tau sebenarnya. Bulan kita ni, dia kadang-kadang apogee, kadang-kadang perigee. So bila bulan tu dalam keadaan apogee, nampak dia kecil sikit. Kadang-kadang bulan tu bila dia perigee, kedudukan dia dekat, kita nampak bulan tu lagi besar. Okay. Alright, jadi perigee dekat sini, bila satelit tersebut dia dekat dengan bumi lah. Jadi kedudukan perigee paling dekat dengan planet atau bumi, jadi kelihatan besar. Okay. Alright, dah siap. So itu kedudukan satelit dalam orbit. Moving on. Okay, the next one. Kita nak tengok pula tentang kelajuan orbit. Yang ni cuba tengok statement dia betul-betul. Okay, semakin tinggi orbit, maksudnya semakin jauh orbit tu dari planet bumi, maka dia punya halaju dia semakin rendah. Kenapa Okey, ataupun awak boleh kata semakin rendah orbit, semakin laju. Kita kena lajukan lagi satelit tu. So kenapa? Kenapa dekat sini? So kalau kita tengok dekat sini, cuba teka antara satelit dekat Leo dengan Mio, siapa yang paling laju? Jawapan dia adalah Leo lah. Sebab Leo kan yang paling rendah, paling dekat dengan bumi, jadi dia paling laju. So kenapa? Kita tengok dekat sini dia punya reason dia. Okay. Kalau orbit tu dekat dengan bumi, let's say ini merah tu satelit dekat orbit paling dekat, dia akan terpengaruh dengan tarikan graviti bumi.
Jadi kalau tarikan graviti tu berlaku, orbit tu akan ditarik jatuh ke bumi lah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. So orbit satellite tu kita akan setkan supaya dia boleh travel dengan lagi laju. So bila dia travel lagi laju, dia boleh mengatasi tarikan graviti bumi tersebut. Jadi dia tak ditarik masuk ke bumi lah. Okay, so kalau dia lagi jauh daripada bumi pula, kita tak boleh bagi dia laju sangat. Kalau dia laju sangat, nanti dia terkeluar terus. Dia terkeluar pada orbit dia, pergi entah ke mana-mana dah. Jadi semakin tinggi tu, kita perlahankan dia sedikit supaya kita balancekan dia. Dia still masih lagi dalam orbit, masih lagi ditarik oleh bumi tu, tapi kelajuan dia tu tidak keterlaluan menyebabkan dia tercampak keluar. Okay? Jadi penerangan dia ada dekat sini lah. Okay? So kesan kelajuan satellite, kalau halaju tu berkurang atau terlalu rendah, tarikan graviti akan tarik rapat ke bumi, akhirnya jatuh ke bumi. Okay, ni yang saya cerita tadi. Or another way round, kalau dia punya halaju dia terlalu tinggi, tarikan graviti bumi tu tak berdaya nak make sure satellite tu stay dekat orbit kan. Jadi dia boleh terbebas dan entah pergi ke mana dekat angkasa lepas tu. Okay? Jadi dekat sini penting untuk kita setkan kelajuan satellite tu. Kalau lagi dekat dengan bumi, dia lagi laju. Lagi jauh, dia lagi perlahan. Okay? Alright, so itu untuk bahagian yang pertama. Okay guys, kita sambung ya part tu. Okay, bahagian kedua kita akan tengok dekat sini macam mana kita nak hantar satelit tu pergi ke angkasa lepas lah. Okay, jadi dekat sini ada dua jenis kenderaan pelancar ataupun nama lain dia roket. Yang kita duk kata roket duk pergi ke angkasa lepas tu kan. Roket tu sebenarnya dia akan bawa something lah. So in this case, roket tu lah yang akan tolong bawa satelit pergi naik ke atas. Jadi dekat sini ada dua jenis roket Ada roket yang mana kita guna sekali sahaja. Maknanya lepas tu roket tu kan, okey begini ini roket, dia bawa satelit. Okey, so dia orang tu naik ke atas, naik begitu, dah sampai dekat space, apa berlaku? Roket tu akan tertanggal, satelit tu dia akan stay dekat angkasa. So roket tu dah habis, itu je fungsi dia. Dia tak ada apa-apa dah lepas tu. Kita boleh guna sekali sahaja. Dia akan jadi one of the sampah angkasa lepas kita kata, ataupun space junk. Okey. Lagi satu jenis roket pula, kita kata kenderaan pelancar atau roket yang boleh digunakan semula. Kalau roket begini kan, sebelum diorang sampai dekat space tu, roket tu diorang akan siap lah. Roket tu dia akan jatuh dekat tengah laut ke dan sebagainya, dan diorang akan pick balik benda tu. Dia pick balik benda tu untuk digunakan semula. So itu je sebenarnya. Okay, jadi dekat sini kalau kita tengok sebenarnya kenderaan pelancar tu ataupun benda yang bawa satelit tu pergi ke angkasa lepas, dia selalunya kita akan attach lebih daripada satu roket tau. Sebab apa? Kalau kita letak satu sahaja roket, dia bahan api tu tak cukup. Tak cukup nak bawa sampai naik ke atas. Jadi kita tengok contoh dekat sini Ini waktu nak launching. So roket pertama kita launch, lepas tu dia dah guna habis bahan api. Roket pertama tu dia akan terpisah. Nampak? Dia dijatuhkan. So dia orang akan target siap-siap lah jatuh kat laut ke dan sebagainya. So once dia dah jatuh, roket kedua pula dihidupkan. So dia akan bawa pergi sampai ke space, and then roket kedua tu akan terpisah. Okay, so ini just nak tunjuk dekat awak, bahan api dalam satu roket je tak cukup. Jadi kita kena guna at least 2 roket begitulah. So dah siap. Jadi itulah dua jenis kenderaan pelancar untuk kita bawa satelit pergi ke angkasa lepas. Okay, moving on. Next, kita ada cara kita nak shoot satelit tu sampai ke angkasa lepas dekat sini. So untuk the first one, kalau awak tengok satelit tu dari bumi, dan dia akan terus dihantar masuk ke dalam orbit dia, straight forward. Jadi kalau kita hantar terus, kita kata kaedahnya pindah secara terus. Okey. Ada juga kadang-kadang bergantung kepada jenis satelit, bergantung kepada kedudukan, bergantung kepada dekat mana dia orang nak launch. Okey. Kadang-kadang kita tak boleh nak hantar terus tau. Yang ni kalau awak tengok satelit tu, okey, contohnya ini satelit
dia kena berpusing-pusing begini dahulu. Dia masuk dekat orbit kecil dulu, okey. Lepas tu dekat sini dia continue pembakaran. Lepas tu baru dia masuk ke orbit yang betul-betul. Okey, jadi dia macam ada inilah dia terpusing-pusing dulu baru dia masuk ke orbit dia. Jadi kalau bukan yang direct, bukan straightforward macam ni, kita panggil dia Hoffman. Hoffman ni daripada nama I don't know, astronomi ke ataupun ahli fizikis yang come up dengan kaedah ni lah. Okay, jadi itu je take away point. Kalau dia straightforward, kita panggil pindah secara terus. Kalau dia terpusing-pusing dulu, maka kita kata orbit pindah Hoffman. Okay, alright, so moving on. Pernah tengok tak benda ni? Yang ni bukan satellite ya. Yang ni namanya International Space Station, ISS, ataupun Station Angkasa Antarabangsa. Okay, so station ni besar ya. Dia punya size dia more than 6 padang bola sepak. If you can imagine 6 padang bola sepak disusun sama-sama, it is very big. So yang ni sebenarnya kan, dia bukan dibuat oleh satu negara sahaja. Dia adalah kerjasama daripada 5 negara ni. Proses nak buat dia bukannya diorang buat dekat bumi hantar naik begitu, tidak. Dia macam Lego. Dia bawa sikit-sikit pergi naik atas, diorang cantum. Bawa sikit naik ke atas, diorang sambung. Jadi dia mengambil masa bertahun-tahun barulah ISS tu siap sebenarnya. Jadi kenapa kena ada ISS? Yang kita punya astronot tu Dr. Sheikh Muzaffar ke, dia pergi ke ISS lah. Dia bukannya travel pergi ke bulan, planet lain, tidak. Dia sampai ke ISS sahaja. Okey, jadi dekat sini tujuan dia macam astronot yang naik ke atas tu, dia orang macam tempat R&R. Dekat sini tempat dia orang berehat, makan, tidur apa semua tu. Okey, lepas tu ada certain eksperimen kita tak boleh buat dekat bumi. Kalau macam contoh eksperimen tu memerlukan keadaan yang tak ada graviti. So kita akan bawa alat-alat eksperimen kita apa semua tu naik ke atas dan kita boleh buat eksperimen dekat atas tu lah. Okay, so itu salah satu tujuan ISS. Selain tu juga ISS tu membolehkan, since kita ada dekat atas tu, so dia membolehkan kita meneroka, explore lagi angkasa lepas kita. Alright, lepas tu pusat kawalan kualiti air dan bencana ni, ini lebih kepada fungsi satelit tu nanti kita akan tengok dia punya function dia. Okay, alright, so itu adalah sedikit sebanyak tentang ISS. Okay, jom kita gerak kepada yang seterusnya. Menjejaki stesen angkasa antarabangsa. Yang ni sebenarnya kan tak payah tahulah ini. Kita ada satu apps awak boleh download ataupun website yang mana kita boleh tengok waktu bila ISS tu lalu dekat atas kita. Sebab apa? Dekat sini ISS dia orbit bumi juga dalam satu hari tu lebih kurang 15 kali dia buat satu pusingan dekat bumi sebenarnya. Jadi akan ada certain time yang dia lalu dekat atas negara Malaysia ni. So sebenarnya tak adalah boleh nampak jelas, nampak kapal angkasa, tidaklah. Kalau waktu malam tu nampak macam satu kelip cahaya je yang lalu begitu. Okay, so kalau nak tengok nanti bolehlah awak cari apps ataupun website yang untuk view ISS ni sebenarnya. Okay, so this one no need to know lah. Just cukup untuk awak tahu dalam sehari dia lalu 15 kali. Dia pusing 15 kali mengelilingi bumi. Okay, alright, jadi itu bahagian yang kedua. Alright guys, kita nak sambung lagi sikit je sebenarnya untuk bab 9 ni. Okay, jadi sekarang kita nak discuss kesan perkembangan bila kita dah develop teknologi, kita mulai explore angkasa lepas, adalah dia punya kesan positif dengan negatif dia. Okay, kita discuss kesan negatif dia dulu dekat sini. Jadi kan tadi kita ada cerita pasal roket naik ke atas, lepas tu roket tu dah habis dibakar dia punya bahan api dia, roket tu jatuh macam tu saja. Kalau tak jatuh, dia orang terapung dekat space just like that. Jadi inilah kita kata pertambahan bahan buangan ataupun what we call space junk dekat angkasa lepas ni. Okey, jadi dia boleh datang sampah sarap dekat angkasa lepas ni, dia boleh datang daripada satelit yang dah rosak. Jadi satelit yang rosak ni tak ada maknanya nak pergi hantar orang baiki dekat atas tu, tidak, kos dia terlalu tinggi. So kena biar macam tu je lah. Alright, lepas tu mungkin ada perlanggaran antara satelit, serpihan-serpihan tu kan. So memang tak ada orang nak naik atas untuk cuci-cuci semua tu. And then roket yang habis dibakar, tadi kita dah discuss
bahagian roket yang telah digunakan, also yang tadi itulah yang expandable dengan one time apa semua tu. Alright, lepas tu space jam ni dia menyebabkan satellite yang masih lagi okey, masih lagi berfungsi ada risiko nak langgar. Jadi apa yang orang dekat bumi ni kena buat, kita kena adjust. Jadi satellite yang masih lagi berfungsi tu kita kena monitor dia dan kita kena adjust dia supaya dia tak langgar lah sampah sarap dekat angkasa lepas tu, supaya satellite yang masih berfungsi tu tidak rosak. Okay? Jadi inilah kita kata antara isu-isu yang semakin meruncing lah sebab pertambahan space junk ataupun sampah-sampah dekat angkasa lepas. Okay? Jadi ini adalah contoh kesan negatif. Okay, jom kita gerak kepada kesan positif pula, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Contohnya dalam bidang kesihatan manusia, dengan satelit kita boleh detect bencana alam, kita boleh detect jerebu, kita boleh detect pencemaran dan sebagainya, which is benda ni actually related dengan manusia punya health lah. Next, respons terhadap perubahan cuaca dan bencana cuaca, itu yang tadi saya cerita tu. Okay, teknologi inovatif baru. Contoh, bila kita develop satu teknologi, benda tu tak semestinya diguna dekat angkasa lepas. Kita boleh ambil benda tu apply. Contoh macam tayar kereta. Kalau awak perasan ada Dunlop ke apa tak iklankan tayar kereta tu yang dah tak payah isi dengan angin, yang memang confirm takkan pecah. Tayar tu sebenarnya diorang gunakan untuk space probe. Space probe ni adalah satu kenderaan kecil yang diorang hantar pergi ke planet lain. Contohnya macam Mars. Diorang dah pernah hantar space probe tu. Dia dah mendarat, dia dah jalan dekat atas Mars. Jadi tayar tu sebenarnya takkanlah nak guna tayar yang ada angin kan. Kan perubahan tekanan atmosfera whatever semua tu pecah pula. Jadi teknologi tayar tu diorang kata kita boleh apply guna dekat kereta kat bumi ni supaya dia takkan pecah dan tak perlu diisi angin semua tu. Something like that lah. Okay, even awak boleh baca cerita pasal Maggi sebenarnya. Bukan Maggi lah, I seen mi segera. Mi segera tu dikeringkan dan dijadikan macam tu supaya boleh dibawa oleh astronot naik ke atas. Ada sejarah dia, awak boleh baca. This is the technology of instant noodle tu di-develop oleh Japanese punya scientist. You boleh baca. Okay, anyways, last sekali, perkembangan ekonomi. Contoh dekat sini dekat kita punya angkasa lepas ada asteroid kan. Asteroid ni is like batu yang besar, kadang-kadang lagi besar dari bumi. Jadi asteroid ni bila kita kata batu, dalam tu mestilah ada macam-macam bahan, metals, precious metal dan sebagainya. Jadi the idea is kita boleh develop teknologi untuk kita extract precious metal tu dekat asteroid. Something like that lah the idea. Okay, jadi inilah contoh-contoh kita kata kesan positif daripada peningkatan teknologi satellite dan juga space exploration. Okay, moving on. Yang ni of course lah kita tahu GPS kan. So GPS ni inilah contohnya macam Waze dengan Google Map. Macam kita tahu dia boleh bagi tahu dekat mana kita ada, waktu kita nak sampai dan sebagainya. Sebenarnya GPS ni bukan sahaja untuk kereta ya. Kita boleh guna angkasa lepas sendiri dia guna GPS. Flight, udara, laut pun guna GPS juga. Okey, jadi untuk GPS ni dia ada sedikit detail kita kena tahu dekat sini. Nama sebenar GPS stands for Global Positioning System, yang mana kalau kita translate dia jadi sistem penentu sejagat, GPS. Okey, jadi GPS dekat sini macam saya bagi tahu dekat awak tadi tu, apa maklumat yang dia boleh bagi dekat kita selain dia bagi tahu lokasi, dia bagi tahu kita masa. Contoh nak pergi ke KL berapa minit kita sampai, pukul berapa sampai kan. So dalam semua keadaan, meaning tak kisahlah hujan ke, malam ke dan sebagainya, GPS ni dia boleh bagi dekat kita information tersebut. Okay, so of course GPS tu menggunakan satellite. Ini yang kita nak discuss ni. Okay, jadi untuk GPS dia mesti ada what we call 3 segmen ni.
tiga benda ni dia kena kita kata bekerja serentak, baru GPS tu boleh berfungsi. Okey, segmen yang pertama dekat sini obviously segmen pengguna lah, which is kita. Bila kita onkan Google Map ke Waze ke, jadi kita akan terima maklumat daripada satelit. Okey, so itu segmen yang pertama, segmen pengguna. Ini sekejap lagi saya pergi Okey, segmen yang kedua adalah segmen angkasa, which merujuk kepada satelit yang duduk dekat atas. Jadi satelit itulah yang akan detect kita tau. Okey, yang ni penting untuk awak take note. Setiap kali kita onkan GPS, akan ada 4 satelit yang tembak kita. Bukan tembak, maksud saya yang ambil maklumat dekat mana kita ada. Sebab apa? Sebab kalau ada 4 satelit, barulah kita boleh ada maklumat yang kita kata very accurate dekat mana kita ada. Okay? Jadi katakan awak berdiri dekat sini dan awak onkan GPS, so akan ada 4 satelit yang akan ambil maklumat awak tu lah. Okay, so itu adalah segmen angkasa. Okay, yang ni maklumat tambahan. In case you're wondering, kan tadi kita belajar ada 5 jenis orbit kan. So untuk GPS, diorang menggunakan orbit semi-synchronous. Okay, so semi-synchronous. Kenapa semi? Tadi saya kata kalau synchronous tu dia ikut bumi. Maksudnya bumi berputar dalam masa 24 jam kan. Yang ni dia berputar, tempoh orbit dia 12 jam je. Maksud dia lagi laju lah. Dalam waktu 12 jam dia dah boleh pusing keseluruhan bumi tu. Kalau bumi kita kan 24 jam baru complete satu putaran kan. So yang ni dia 12 jam sahaja. Okay, alright, tapi yang ni doesn't really matter, tak penting sangat Yang penting awak kena ingat segmen pengguna. Yang pertama segmen angkasa, satelit tu. Dan of course yang ketiga adalah controller lah. Controller pihak satelit yang ada dekat bumi tu. Contohnya macam Google Map ataupun Waze. So diorang ni controller yang diorang akan bekerjasama dengan company yang hantar satelit tu. So yang ni kita panggil segmen kawalan. Okay, so segmen kawalan tu, itulah ini bangunan controller tu. Diorang ada apa piring ni, whatever semua ni lah. Yang penting awak kena ingat segmen kawalan. Okay, so jadi 3 benda ni, whenever kita on GPS, 3 benda ni akan work together untuk bagi tahu kepada pengguna maklumat dia lah, duduk dekat mana, destinasi dia, waktu dan sebagainya. Okay, so ingat 3 ni Alright, and finally, yang ni adalah kaedah lokasi. Sebenarnya waktu kita guna Google Map tu kan, kita boleh tahu masukkan nombor-nombor begini maklumat-maklumat macam ni ke dalam Google Map. Tapi kita tak guna sebab dia susah kan. Yang ni kalau macam contoh awak bawa kapal tengah-tengah laut, mana ada nama tempat, tak adalah nama Jalan Kubah ke tiba-tiba ada nama Petaling Jaya tengah laut tu, tak ada. So diorang kena gunakan this kind of format. Macam kita dah memang ada dekat tempat yang ada nama, sebab tu kita tak gunakan format macam ni. Okay, tapi still kena tahu jugalah sedikit sebanyak. Okey, kita tengok contoh penulisan ni Okey, DMS maknanya darjah minit saat. Darjah minit saat. Jenis yang kedua dipanggil DD, darjah decimal. Okey, jadi dekat sini kita akan compare 2 tempat. Contohnya kita ada Planetarium Negara dan lagi satu Copacabana dekat Brazil dekat sini. Okey. Jadi dekat sini kan cara kita nak menentukan. Ini sebab kita dah tahu nama dia, Planetarium Negara, kita dah tahu dekat mana. So let's say lah, sebenarnya benda ni Planetarium Negara tu tak wujud. Yang ni cumalah hutan. Hutan yang tak ada nama tempatnya kan. So kita boleh letakkan koordinat ni, kita boleh sampai dekat tempat tu. Okey, jadi yang pertama, kalau awak tengok dekat sini, untuk DMS dulu dia pisahkan what we call latitude dengan longitude. Okey, apa beza dia? Latitude memisahkan utara dengan selatan. Jadi ini bumi kita, ini garisan khatulistiwa tengah-tengah bumi kan. So kalau dekat bahagian atas nampak dia tulis north. N stands for north, which mean utara. Jadi kedudukan Planetarium Negara berada dekat kawasan utara. Boleh faham Okey. Longitude ni pula, longitude maksud dia memisahkan kiri dan kanan ataupun
timur dengan barat. Macam awak belajar dekat geografi dulu, garisan Greenwich dekat London ni yang memisahkan timur dengan barat tau. Jadi let's say ini adalah garisan Greenwich. Lepas tu dia kata planetarium negara berada dekat E merujuk kepada east. Jadi dia berada dekat kawasan timur lah, timur macam tu. Okey. Jadi kedudukan planetarium negara berada pada utara bumi dan bahagian timur bumi, which is Malaysia lah, kawasan Malaysia. Okey, kita tengok contoh Brazil pula. Okey, Brazil kat sini latitude dia kata SS merujuk kepada south, selatan. Jadi ini ialah garisan khatulistiwa. Jadi Amerika Latin kan, Brazil ni dia kan duduk dekat Amerika Latin pula, South America, Amerika Selatan. Dia duduk dekat bawah ni lah. So this is a south, selatan. Okay. Lepas tu W dekat sini pula merujuk kepada west. Jadi ini adalah garisan Greenwich. West memisahkan, garisan Greenwich memisahkan timur dan barat. Jadi dia duduk somewhere dekat west, dekat sini. Okay. Itu je yang awak kena faham kedudukan north, east, south dengan west. Itu untuk DMS, darjah, minit dan saat. Okey, DD pula. DD merujuk kepada darjah desimal. In this case, dia lagi mudah. Kita just tengok dia positif negatif sahaja. Okey, kalau yang ni kalau awak tengok dia 3, which means dia positif 3 kan. Kalau positif 3 untuk latitude, maknanya dia berada dekat utara. Cuba tengok Brazil. Brazil dekat sini dia letak negatif. So negatif lawan kepada utara, dia duduk dekat selatan. Itu sahaja. So begitu juga untuk longitude. Kalau positif, dia merujuk kepada bahagian timur. So untuk Brazil awak tengok dia negatif. Kalau negatif terbalik dengan timur, dia duduk dekat barat. Okay. So itu sahaja untuk contoh penulisan format. Awak kena tahu apa ni N, E, S, W stands for what, dan juga positif dengan negatif ni stands for what. Untuk latitude, utara selatan, dan juga longitude, timur dan barat. Okay. Jadi itu sajalah untuk silibus Form 5 Science Chapter 9 ni. So tolong buat latihan, buku latihan awak tu, buat semua soalan, nanti check. Okay. Tengok awak punya understanding. If you have any questions, sila tanya dekat WhatsApp. Okay. Alright, bye bye.